Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya tertarik dengan cadangan yang dibuat oleh Khairi Jamaluddin ataupun KJ berkenaan dengan beliau mencadangkan debat mingguan antara PM dan juga Ketua Pembangkang. Dan dalam kenyataan beliau juga, beliau mencadangkan perdebatan mingguan antara Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika sidang parlimen. Jadi apa yang saya lihat daripada beliau katakan di sini, yang mana beliau kata Perdana Menteri dah buka gelanggang, dan saya puji Perdana Menteri dan juga Speaker Dewan Rakyat iaitu Datuk Johari Abdoh, kerana sekarang ini kita ada sesi PMQT, dulu tak ada. Dan apa juga yang beliau kata, kalau saya Ketua Pembangkang, saya akan minta atau runding supaya seperti pertembungan satu sesi di mana untuk 10 hingga 15 minit pertama Perdana Menteri jawab Ketua Pembangkang sahaja. Apa yang saya lihat daripada ulasan yang dikeluarkan oleh KJ ini, saya sebagai anak muda amat bersetuju dan tertarik dengan cadangan ini. Kerana ini sebenarnya satu gelanggang untuk kita lihat bahawa ada check and balance, semak imbang di antara kerajaan dan pembangkang. Tetapi apa yang berlaku yang kita rakyat lihat hari ini, beberapa hari yang lalu kalau kita tengok sesi PMQT ini, setiap kali berlaku maka kehadiran 3 orang penting dalam komponen pembangkang ni, iaitu kalau kita tengok Ketua Pembangkang yang mana dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, YB Rarut tidak hadir. Lepas itu pengurusi Perikatan Nasional iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, YB Pago, tidak hadir. Begitu juga Presiden PAS iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang, YB Marang pun tidak muncul dalam parlimen. Ini adalah waktu pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri, yaitu waktu PMQT. Jadi ini yang berlaku dan akhirnya kita lihat Dewan itu kosong. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan ataupun mereka nak mencadangkan semak imbang ataupun mereka nak melakukan perdebatan. Sedangkan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke parlimen, mereka keluar. Nanti kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada di parlimen, mereka berkokok. Mereka memberi hujah yang konon-kononnya mereka hebat. Berdepan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka tidak berani. Kalau kita lihat kenyataan dikeluarkan oleh MP Marang, berkobar-kobar di luar. Tetapi kalau dalam parlimen, seperti ayam terkentut, diam 1000 bahasa. Tan Sri Muhyiddin Yassin pun sama. MP Rarut, Ketua Pembangkang, masih okey lah. Masih ada kita lihat perdebatan ataupun beliau berhujah dengan kita boleh nampak dia sebagai Ketua Pembangkang. Tetapi ketua-ketua parti mereka seolah-olah berani di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim saja. Ini hakikat yang kita rakyat nampak. Jadi bagaimana mereka nak meminta ataupun mereka nak mencadangkan hal seperti ini. Jadi jelas di sini, kalau kita tengok pembangkang yang ada hari ini, mereka tidak berjaya melakukan check and balance. Yang kita boleh lihat sebagai rakyat hari ini, dalam parlimen itu, pembangkang ini lebih kepada menyerang isu-isu peribadi ataupun perkara-perkara yang tidak penting. Kalau kita tengok contoh pembangkang yang ada hari ini, memainkan isu perkauman, mereka memainkan isu-isu yang tidak menguntungkan rakyat. Lebih banyak mereka lebih suka membuat satu propaganda yang mana ini dilihat oleh rakyat dan dinilai. Kita tengok contoh seperti hari ini sahaja, bermacam-macam isu yang mana perkara yang sepatutnya mereka faham, akhirnya mereka memutar belit mengatakan pihak kerajaan tidak faham. Akhirnya kita tengok seorang daripada MP hari ini telah digantung selama 3 hari. Kerana berulang-ulang perkara yang sama, mempersoalkan undang-undang yang telah pun sebelum ini mereka juga lakukan hal yang sama dan hari ini mereka persoalkan di parlimen. Ini yang berlaku dalam keadaan pembangkang yang ada hari ini daripada Perikatan Nasional ini. Berbeza dengan pembangkang yang lalu, kita mempunyai mereka-mereka yang menjadi ahli parlimen, terutamanya daripada kepimpinan kita sendiri itu, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang beliau lantang dalam menyuarakan pandangan dan beliau juga tidak takut untuk berdepan dengan siapapun Perdana Menteri yang ada. Tetapi bagi mereka yang duduk di pihak pembangkang hari ini, mereka seolah-olah mengelak agar tidak berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim
Tetapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak masuk parlimen, maka mereka mengeluarkan kenyataan. Dan saya lihat juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS di Harakah Diari, yang mana beliau mengeluarkan secara bertulis tetapi menyoal tidak secara direct. Sepatutnya mereka-mereka sebagai ketua parti yang terbesar dalam Perikatan Nasional itu, begitu juga Tan Sri Medi Yassin itu sendiri sebagai pengurusi Perikatan Nasional, sepatutnya mereka bertiga ini mengambil ruang ini untuk mereka membuat pertanyaan ataupun membuat perdebatan dengan Perdana Menteri kita. Ruang luas yang telah diberikan oleh Perdana Menteri kita hari ini, yang mana tidak pernah berlaku dalam negara kita ini, ada sesi PMQT ini, yaitu sesi soal jawab dengan Perdana Menteri. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan semalam, seperti mana yang saya ulas ini tadi, saya terkejut. Kerana dah banyak kali, setiap kali sesi PMQT ini, mereka pasti tidak hadir. Apakah mereka nak memboikot? Sebenarnya tidak menguntungkan mereka. Sepatutnya mereka menjadi seorang pembangkang yang kuat, yang memberi hujah yang boleh dinilai oleh rakyat Malaysia. Tetapi mereka keluar-keluarkan kenyataan yang di luar daripada parlimen, yang apabila berlaku kesalahan, maka kadang-kadang diambil tindakan. Mereka kata Datuk Seri Anwar Ibrahim zalim. Tapi dalam parlimen mereka tak nak berdebat. Jadi di sini saya lihat bahawa fungsinya pembangkang yang ada hari ini tidak memain peranan yang betul-betul untuk dilihat oleh sekelompok anak-anak muda, sekelompok rakyat Malaysia yang meminati politik, yang mana mereka tidak berminat untuk mereka berdebat, tetapi mereka lebih kepada emosi, kepada hujah-hujah yang tidak penting. Kita boleh lihat contoh yang mana MP yang juga mengatakan dirinya sebagai pesara tentera, sebagai seorang jenderal, apabila melenting dalam parlimen. Ini bukan sesi kamu jadi panglima angkatan tentera. Ini adalah sesi di parlimen kamu sebagai wakil rakyat. Kamu nak cerita kamu memikul komunis, memikul kawan kamu yang dini komunis ke? Ini tidak perlu diceritakan di situ. Kerana ramai juga pejuang-pejuang tentera, orang-orang lama yang berkhidmat dulu, yang mendapat pingat yang lebih hebat daripada kamu, dan kamu seolah-olah jadi pejuang yang hebat. Saya lihat, saya sebagai pesara tentera, saya juga veteran tentera, melihat kerenah seperti ini, emosional yang terlampau. Jadi ini bukan waktu kamu dulu jadi pegawai mengarah orang ini, kamu bagi koman seperti ini. Ini adalah Dewan Rakyat. Dewan yang kamu menghormati sesama kamu ini, yang kamu ini semua wakil rakyat. Jadi sepatutnya perkara-perkara ini Perikatan Nasional tidak lakukan. Tapi banyak perkara. Kita tengok ada MP dia yang memberi hujah yang ulang-ulang, cuba bermain dengan sentimen perkoman, cuba buat propaganda murahan. Tidak seperti pembangkang yang lalu. Kita lihat Pakatan Harapan yang lalu, pembangkangnya, blok pembangkangnya betul-betul kuat. Memang betul ada cemak dan imbang. Dan kalau mereka mengatakan kes seperti ini, ada perkara seperti ini, mereka akan selidik sehingga selesainya benda itu kita nak jawapannya. Tapi apa yang ada hari ini, kalau kita tengok yang terkini lagi, hanya mempersoalkan lawatan Perdana Menteri. Saya ya, sebagai rakyat, mungkin yang lain berfikiran seperti saya tahu. Apa faedahnya Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke Arab Saudi, berjumpa dengan Raja Arab ataupun berjumpa dengan Tengku Mahkota ke apa, tetapi tidak ada hasil. Kalau kita pergi ke sana tetapi ada impak untuk ekonomi negara, itu lebih penting. Dan yang paling penting adalah Datuk Seri Anwar pergi ke sana sebagai orang Islam, sebagai umat Islam, dia boleh menunaikan umrah, selesailah. Sudah baguslah. Ini lebih baik daripada kita menunjukkan bahawa harus berjumpa dengan tokoh ini. Itu pada rakyat hari ini tak penting. Yang penting adalah kejujuran, keikhlasan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara ini, memperjuangkan nasib rakyat. Itu yang paling penting sekali. Bukan nak berjumpa dengan raja ke, nak jumpa dengan sultan ke di negara luar. Itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih. Dan saya sangat menyokong apa yang KJ sebut ini. Cadangan yang terbaik. Terima kasih.